Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, sedang hadirin, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah SWT kerana kita diberikan kesempatan untuk kita berbincang dan juga mengambil pengajaran daripada hadis Nabi SAW yang telah pun dihimpunkan oleh Imam Nawawi rahimahumullah. Jadi pada kali ini kita akan membincangkan tentang hadis yang pertama yang bertajuk tentang kepentingan niat. Hadisnya berbunyi, An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila lidunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini daripada Umar radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya satu amalan itu tidak dikira melainkan dengan niat. Dan sesungguhnya setiap orang hanyalah berdasarkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan juga Rasulnya. Barang siapa yang berhijrah kerana ingin mendapatkan habuan dunia ataupun ingin mengahwini seorang perempuan, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia inginkan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Sedang penonton, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang kepentingan niat, di mana Nabi menyatakan bahawa innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sesuatu perbuatan itu dikira berdasarkan niat. Jadi setiap perbuatan mestilah dimulakan dengan niat, khususnya dalam ibadah, kerana tanpa niat ibadah tersebut tidak sah. Seperti mana kita mendirikan solat, solat itu mesti dimulakan dengan ibadah. Niat juga dengan tujuan untuk membezakan antara waktu solat, solat zuhur dan juga solat asar. Sekiranya kita tidak mulakan dengan niat, maka kita tak dapat bezakan antara kedua-dua waktu tersebut. Selain itu juga bahawa solat ini, niat ini menjadi ukuran ataupun menjadi rukun kepada sahnya sesuatu ibadat. Sekiranya kita tidak mulakan ibadah, maka kita tidak memperoleh apa-apa dan ibadat tersebut tidak sah. Jadi solat hanya akan sah apabila dimulakan dengan niat. Seterusnya Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya itu, wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya untuk setiap orang hanyalah apa yang dia niatkan. Dalam hadis ini, dalam ayat ini, Nabi menyatakan bahawa apa yang dia niatkan, itulah yang dia dapat. Kalau seseorang itu meniatkan sesuatu yang baik, sesuatu kebaikan, maka dia akan mendapat kebaikan. Tetapi sekiranya seseorang itu meniatkan sesuatu yang buruk, maka dia akan mendapat keburukan. Lalu Nabi SAW memberikan satu analogi ataupun contoh. Sekiranya seseorang itu berhijrah bersama-sama dengan Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah, semata-mata kerana Allah dan juga Rasul, maka Nabi menyatakan bahawa dia akan mendapat ganjaran, mendapat keredaan dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana hijrahnya itu kerana Allah dan juga Rasul. Sebaliknya bagi orang yang berhijrah ke Madinah bukan kerana Allah dan Rasul, tetapi semata-mata inginkan habuan dunia, inginkan harta, inginkan kekayaan, ataupun juga kerana ingin mengahwini seorang wanita yang cantik, maka hijrahnya itu tidak mendapat apa-apa ganjaran daripada Allah SWT. Sebaliknya dia hanya mendapat apa yang dia inginkan, berupa harta, berupa wanita dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu, seseorang itu dia akan memperolehi berdasarkan apa yang dia niatkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin, para penonton yang dirahmati Allah sekalian,
Jadi pada hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa perlulah kita dalam melaksanakan ibadah mestilah kita mulakan dengan niat. Dan niat itu tempatnya di dalam hati. Kerana Allah Ta'ala dia tidak melihat luaran, tetapi Allah melihat apa yang ada dalam hati kita. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berbunyi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ila ajsadikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Hadis ini bermaksud sesungguhnya Allah itu tidak melihat apa yang ada pada gambaran luaran kamu, seperti pakaian, tubuh badan, ataupun kepada jasad kamu ataupun tubuh badan kamu, tetapi Allah hanya melihat apa yang ada dalam kamu. Oleh kerana niat ini letaknya ialah di dalam hati. Di dalam hati ini Allah Ta'ala saja yang mengetahui sama ada seseorang itu niatnya betul atau tidak, sama seseorang itu ada niat atau tidak, sama ada seseorang itu ikhlas atau tidak. Jadi oleh sebab itu penting sama sekali hati kita ni diisi dengan kesucian hati, kebersihan hati, dengan kita menjauhkan hati kita ni daripada sifat-sifat riak, ujub, bangga diri, ataupun dengan niat-niat selain daripada Allah SWT yang menyebabkan kita tidak ikhlas dalam kita melaksanakan ibadah. Kerana itu sesuatu ibadah itu hanya akan menjadi sah dan juga diberikan ganjaran sekiranya kita mempunyai niat yang ikhlas dan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kalau kita lihat dalam hadis ini yang disebut asbabul wurud, asbabul wurud ni ialah maksudnya sebab hadis ini dilafazkan oleh baginda SAW ialah mengenai sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, mengisahkan seorang lelaki yang ingin mengahwini seorang wanita, tetapi wanita tersebut menolaknya kecuali sekiranya beliau turut sama berhijrah. Lalu lelaki ini pun berhijrah dan akhirnya dapat mengahwini wanita tersebut. Jadi kerana itu Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahawa dia tidak memperoleh apa-apa daripada hijrahnya, melainkan dia hanya dapat mengahwini wanita itu. Jadi oleh sebab itu sesuatu perbuatan hendaklah kita mulakan dengan niat, kita perbetulkan niat kita, kita ikhlaskan niat kita, kita luruskan niat kita semata-mata kerana Allah, supaya kita tidak ada niat-niat yang lain, dengan tujuan-tujuan yang lain, lebih-lebih lagi tujuan-tujuan selain daripada Allah SWT. Hatta dalam soal jihad sekalipun, sekiranya jihad itu diiringi dengan niat-niat yang selain daripada Allah SWT, jihad itu boleh tertolak, apatah lagi dalam amalan-amalan ibadah-ibadah yang lain. Jadi sedang hadirin sekalian, boleh sama-sama kita lihat hadis riwayat Imam An-Nasa'i daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu yang berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, apakah pandangan tuan tentang seorang lelaki yang berperang, yang ini berjihad supaya mendapat pahala dan nama? Apakah dia akan dapat? Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, dia tidak mendapat apa-apa. Kemudian baginda menambah lagi, sesungguhnya Allah tidak akan menerima sesuatu amalan melainkan ia benar-benar ikhlas dan untuk mencari keredaannya. Jadi begitulah saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin, para penonton sekalian, apatah lagi dalam kehidupan kita, dalam tindakan kita, dalam pekerjaan kita, dalam perniagaan kita, hendaklah kita mulakan perbuatan tersebut dengan niat, iaitu dengan niat kerana Allah SWT. Segala perbuatan tersebut akan menjadi dikira sebagai ibadah dan seterusnya diberikan ganjaran Allah Ta'ala. Apatah lagi dalam soal ibadat-ibadat yang fardu. Ibadat yang fardu sudah tentulah kita mulakan dengan niat, dan kita mestilah niat kita tak lain tak bukan mengikhlaskan diri semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jadi ibadah yang kita lakukan itu seterusnya akan diberikan ganjaran. Jadi sebagai kesimpulannya, sedang hadirin, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita membetulkan niat kita, kita meluruskan niat kita. Semata-mata setiap kali kita berbuat sesuatu amalan,
kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita membuang segala niat-niat ataupun tujuan-tujuan yang selain daripada Allah, seperti kita inginkan nama, inginkan pujian, inginkan pangkat, inginkan ganjaran ataupun hadiah-hadiah daripada manusia. Kerana ianya menunjukkan kita tidak lagi ikhlas, dan seterusnya amal dan perbuatan kita itu sia-sia dan tidak diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, untuk kita mendapat keredaan daripada Allah dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat, maka hendaklah kita memastikan dalam amalan-amalan kita itu, kita mulakan dengan niat yang betul, niat yang ikhlas, semata-mata kerana Allah SWT. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita untuk kali ini, untuk siri ini. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, diberikan kelapangan, kita dapat ketemu sekali lagi. Jadi itu saja yang benar daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Aku liqauli hadza, astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.